Salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 8 akan membentangkan tentang topik penyakit monkeypox pada hari ini. Saya Darshini Ravichandran akan membentangkan tentang konsep monkeypox. Monkeypox merupakan sejenis penyakit jangkitan yang berasal daripada virus atau pox. Penyakit ini merupakan sejenis penyakit zoonosis yang bermaksud merebak daripada haiwan kepada manusia. Asal-usul penyakit monkeypox masih sekarang tidak diketahui. Walaupun penyakit ini dijumpai pertama sekali pada tahun 1958 di sekumpulan monyet semasa kajian sedang dilakukan atas monyet tersebut. Kemudian, penyakit ini ditularkan kepada manusia melalui gigitan dan kontak langsung dengan pesakit monkeypox, serta titisan pernafasan, cecair ataupun darah atau melalui sentuhan objek yang terjangkit dengan virus tersebut. Jadi, penyakit ini selalunya ditemui di hutan hujan tropika ataupun di kawasan Afrika Tengah atau di Afrika Barat. Terima kasih. Nama saya Lim Bao Ling dan saya akan membentang lebih lanjut tentang isu monkeypox, iaitu cacar monyet yang menjadi topik utama perbualan masyarakat dan media massa pada masa ini. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, mereka yakin bahawa penularan cacar monyet di luar benua Afrika tidak akan menjadi pandemik. Namun, WHO masih menilai sama ada penularan itu berpotensi dilabel sebagai isu kecemasan kesihatan awam. Sekiranya ditinjau dengan teliti, penularan wabak monkeypox boleh didapati di 3 benua, iaitu benua Eropah, iaitu United Kingdom, Sepanyol, Portugal, Belgium, Perancis, Itali dan Jerman, benua Amerika, iaitu Amerika Syarikat dan Kanada, dan Australia. Malah, di Asia, Thailand merekodkan kes pertama cacar monyet iaitu monkeypox apabila seorang penumpang dalam perjalanan dari Eropah yang transit di lapangan terbang antarabangsa Bangkok. Kebanyakan kes yang dijangkiti ini tidak melaporkan sejarah perjalanan ke negara yang diketahui endemik penyakit ini. Laporan awal mengatakan sebahagian kes yang mengalami jangkitan monkeypox ini mendapat jangkitan melalui kontak langsung dengan individu lain, iaitu pesakit monkeypox. Seterusnya, kita akan meneruskan pembentangan ini dengan berita tentang isu monkeypox, iaitu cacar monyet. Berita pertama ialah berita tentang kenyataan media Kementerian Kesihatan Malaysia KKM pada 21 Mei 2022 yang melaporkan wabak monkeypox di beberapa negara seperti benua Eropah, Amerika Syarikat, Kanada dan Australia. KKM menyatakan bahawa pihak KKM akan terus memantau perkembangan situasi monkeypox ini melalui laporan yang dikeluarkan oleh pihak WHO dan melakukan pemantauan kes yang disyaki monkeypox di Malaysia di semua pintu masuk antarabangsa. Oleh itu, KKM menyerukan orang ramai untuk segera mendapatkan rawatan sekiranya mengalami gejala jangkitan monkeypox. Seterusnya, berita kedua yang dilaporkan oleh Berita Harian Online pada 21 Mei 2022 tentang isu pengambilan vaksin cacar monyet. Pakar Perubatan Kesihatan mencadangkan KKM mengeluarkan garis panduan kepada mereka yang ingin melancong ke destinasi terbabit sebagai langkah berjaga-jaga sekaligus mengelakkan penyakit itu merebak ke negara ini. Hal demikian kerana, menurut garis panduan WHO mencadangkan supaya mendapatkan vaksin cacar air sedia ada yang dikatakan 85% berkesan terhadap cacar monyet. Tambahan pula, virus ini boleh dijangkiti antara manusia ke manusia melalui bawaan udara walaupun mengambil masa beberapa jam untuk berlaku jangkitan antara satu individu kepada individu lain. Sekian daripada saya, terima kasih. Pembentangan ini akan diteruskan oleh ahli kumpulan saya, Lim Sujie. Terima kasih Baling. Nama saya Lim Shujie akan meneruskan pembentangan ini dengan mengemukakan beberapa lagi berita yang berkaitan dengan monkeypox. Berita yang ketiga adalah berkaitan dengan sistem kesihatan di Malaysia yang sudah bersiap sedia untuk menangani monkeypox yang sudah menular di beberapa buah negara. Menurut kata Menteri Kesihatan Malaysia iaitu Khairy Jamaluddin, Malaysia akan bermula untuk meningkatkan keupayaan dalam mendiagnosis penyakit ini atas saranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia iaitu WHO. Antaranya ialah hospital
hospital dan klinik sudah bersiap sedia dengan memiliki infrastruktur pengesanan kontak yang telah tersedia daripada COVID-19 yang lepas. Kerajaan juga tidak bercadang untuk menutup semula pintu sempadan meskipun berlaku penularan penyakit ini di beberapa buah negara yang lain. Menteri Kesihatan juga mengumumkan bahawa Health Alert Monkeypox telah dilaksanakan mulai 27 Mei 2022 melalui aplikasi MySejahtera untuk membolehkan pengguna memperoleh amaran kesihatan sekiranya mereka menjangkiti penyakit tersebut. Seterusnya diikuti dengan penyakit yang kelima, iaitu seorang kanak-kanak yang berusia 3 tahun di Selangor yang mengalami gejala demam, timbul rom yang kemudian menjadi blister dan pecah. Tetapi, kanak-kanak tersebut telah diuji negatif daripada jangkitan penyakit monkeypox dan virus lain. Penyakit ini telah disahkan melalui hasil ujian sampel yang dilakukan terhadap kanak-kanak yang berkenaan. Keputusan Makmal telah menunjukkan bahawa kanak-kanak tersebut menghidapi penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu HFMD kerana positif virus Coxsackie A6. Bagi slide yang seterusnya, berita yang kelima pula berkaitan dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang mengesahkan 780 kes monkeypox dari 27 buah negara bukan endemik antara 13 Mei ke 2 Jun tahun 2022. WHO berkata angka 780 kes dalam tempoh ini mungkin dipandang rendah kerana maklumat epidemiologi dan makmal yang terhad. WHO juga menyenaraikan beberapa buah negara bukan endemik yang melaporkan kes paling tinggi bagi monkeypox seperti Britain, Sepanyol, Portugal, Kanada dan Jerman. Selain Eropah dan Amerika Utara, kes juga dilaporkan dalam angka tunggal di Argentina, Australia, Maghribi dan Emirat Arab Bersatu. Satu kes monkeypox di negara bukan endemik dianggap sebagai wabak. Akhir sekali, WHO juga menilai risiko penyakit monkeypox di peringkat global sebagai sederhana. Seterusnya, bagi berita yang terakhir, iaitu berita yang keenam, ia berkaitan dengan WHO yang mengesahkan lebih 1,000 kes monkeypox dari 29 buah negara bukan endemik, manakala Ketua WHO tidak mengesyorkan vaksinasi besar-besaran terhadap virus monkeypox kerana tiada kematian dilaporkan setakat ini daripada wabak tersebut. Kes monkeypox dilaporkan dalam kalangan lelaki yang melakukan hubungan seks dengan lelaki dan juga disebabkan oleh penularan komuniti yang jelas termasuk beberapa kes pada wanita. Gejala monkeypox termasuklah demam panas, nodus limfa bengkak dan juga rom seperti cacar air yang melepuh. Itu sahaja daripada saya. Pembentangan saya akan diteruskan oleh ahli kumpulan yang lain. Selamat sejahtera kepada para penonton dan saya akan sambung dengan perbezaan antara HFND dengan monkeypox. Seperti yang sedia maklum, monkeypox atau cacar monyet ialah penyakit yang berlaku akibat virus yang ditularkan melalui binatang atau nama lainnya ialah zoonosis. Penyakit tangan, kaki dan mulut hand, foot, mouth disease HFMD adalah penyakit yang lazimnya berlaku terhadap kanak-kanak berusia kurang daripada 10 tahun. Ianya disebabkan oleh virus daripada kumpulan enterovirus yang tergolong dalam keluarga piconardvirus. Seperti di Malaysia, kini penyakit ini mengalami trend peningkatan kes, iaitu sejak kebelakangan ini, kes tercatat adalah sebanyak 22,463 kes telah dilaporkan dan menunjukkan peningkatan sebanyak 12.8 ganda berbanding dengan tahun 2021. Kedua-dua penyakit ini adalah amat berbeza yang didorong oleh beberapa ciri. Bagi HFND, ia adalah wabak yang kerap berlaku di Malaysia berbanding dengan penyakit monkeypox yang tidak berlaku secara semula jadi di Malaysia. Aspek penghantar atau pembawa kedua-dua penyakit ini adalah berbeza di mana penyakit HFND dibawa oleh manusia manakala monkeypox pula dibawa oleh binatang dan manusia. Kedua-dua penyakit ini juga dilihat memiliki perbezaan dari segi individu yang menghadapinya kerana HFMD kerap berlaku terhadap kanak-kanak yang berumur 10 tahun atau lebih muda, manakala monkeypox pula kerap dihadapi oleh kanak-kanak dan orang dewasa. Selain itu, tempat berisiko bagi HFMD ialah di sekolah. Bagi monkeypox pula ialah di negara endemik seperti Afrika
dan negara-negara barat. Seterusnya, perbezaan kedua-dua penyakit ini juga dilihat pada simptomnya. Antara tanda dan gejala penyakit ini ialah ram maculopapular yang bermula di muka, kemudian menyebar ke tapak tangan dan tapak kaki. Diikuti dengan bahagian-bahagian tubuh yang lain juga. Tanda-tanda lain juga merupakan demam, keletihan, sakit kepala, lenggong tubuh badan, sakit bahagian belakang badan atau sendi, kenjang otot dan pembengkakan kelenjar limfa. Manakala bagi penyakit HFND pula, seseorang itu berisiko untuk mengalami keletihan, demam, ram timbul berisi cecair di seluruh badan, lenggong atau sakit otot, gejala jangkitan saluran pernafasan, muntah, ciri birik dan kurang selera makan. Bukan itu sahaja, tempoh gejala dan inkubasi kedua-dua penyakit ini juga masing-masing mencatatkan perbezaan yang amat ketara, di mana HFND mengakibatkan tempoh gejala terhadap seseorang ialah selama 7 hingga 10 hari, dengan tempoh inkubasi selama 3 hingga 5 hari. Dan bagi monkeypox pula, ia akan mengakibatkan 2 hingga 4 minggu tempoh gejala terhadap seseorang pengidapnya, di samping dengan anggaran tempoh inkubasi selama 6 hingga 13 hari. Tambahan pula, penyakit HFND dapat didiagnosis dengan cara pesakit pengidapnya didiagnosa melalui kewujudan gejala dan tanda klinikal penyakit ini. Bagi monkeypox pula, doktor akan melakukan pemeriksaan gejala dan ram yang timbul atau dengan menyemak sejarah perjalanan ke luar negara, terutamanya ke negara yang telah dikenal pasti amat berisiko untuk penyakit ini. Dan itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Apakah simptom atau gejala monkeypox? Gejala monkeypox akan muncul dalam anggaran 5 sampai 21 hari selepas pesakit terdedah kepada virus ini. Jangkitan ini boleh dibahagikan kepada 2 tempoh. Yang tempoh pertama berlangsung selama 0 sampai 5 hari. Pesakit akan mengalami demam, keletihan, sakit kepala yang telur, kejang otot, sakit bahagian belakang badan atau sendi dan bengkak pada kelenjar limfa. Luan maculopapular biasanya berlaku 1 sampai 3 hari selepas demam. Luan lebih tertumpul pada muka dan tapak tangan serta tapak kaki. Luan juga ditemui pada mulut, mata dan bahagian kemaluan. Luan yang timbul boleh jadi rata atau setidak timbul. Terdapat cecair jernih atau kekuningan pada lesi dan kemudian boleh berkuping, kelen dan tercabut. Kadang-kadang, ruam ini boleh bergabung sekiranya tumpul berdekatan dan menyebabkan ruam yang lebih besar saiznya. Monkeypox mempunyai kadar sembuh yang tinggi, namun kadar kematian dalam kalangan pesakit yang dijangkiti cacar monyet ialah sebanyak 11%. Kadar kematian adalah lebih tinggi dalam kalangan kanak-kanak dan juga orang yang mempunyai imun sistem yang sangat lemah. Kes serius jangkitan monkeypox akan menyebabkan komplikasi yang teruk seperti sepsis, iaitu sistem imun yang bertindak balas berlebihan terhadap jangkitan dan mula merosakkan tisu dan organ badan anda sendiri. Menurut WHO, jangkitan sekundah juga merupakan komplikasi yang boleh berlaku. Antara kesan sampingan jangkitan monkeypox yang lain termasuk penyakit mata yang disebabkan oleh jangkitan kornea. Apakah itu kornea?
Kornea ialah lapisan perlindungan mata di luar dan berfungsi untuk mencegah kotoran dan benda-benda asing serta menyaring sinaran UV yang masuk ke dalam mata kita. Kornea merupakan bahagian mata yang penting kerana kornea menentukan seberapa baik tingkap fokus mata terhadap sesuatu objek. Jangkitan kornea menyebabkan simptom seperti sakit mata, mata kemerahan, mata berair, penglihatan menjadi kabur, jangkitan menyebabkan kornea berluka, seterusnya menyebabkan kehilangan penglihatan juga. Kesan seterusnya ialah menyebabkan pneumonia. Pneumonia ialah salah satu bentuk jangkitan sistem pernafasan yang menjejaskan paru-paru, merujuk kepada keradangan di mana air berkumpul dalam kantung udara atau alveolus paru-paru. Jangkitan monkeypox menyebabkan paru-paru berair, batuk, sakit dada dan sukar bernafas. Kesan lain pula, ia juga menyebabkan ketidaksedaran, iaitu ketidakupayaan untuk mengekalkan kesedaran tentang diri sendiri dan persekitaran atau untuk bertindak balas terhadap sebarang rangsangan manusia atau persekitaran. Jangkitan monkeypox juga menyebabkan jangkitan kulit yang menyebabkan kesakitan lembam atau perubahan dari segi warna kulit serta meninggalkan parut kulit yang kekal. Selepas mengetahui simptom dengan kesan sampingan monkeypox, bagaimanakah kami melawat wabak ini? Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, tiada lawatan yang sesuai untuk monkeypox setakat ini. Padahal, gejala ini boleh sembuh dengan sendiri dalam masa 2 hingga 4 minggu tanpa memerlukan apa-apa rawatan. Walau bagaimanapun, penjagaan luang sangat penting dengan membiarkannya kering dan juga membalut luang untuk melindungi bahagian tersebut. Terdapat antiviral yang digunakan untuk melawan smallpox, iaitu Tecovirimat telah diluluskan untuk melawan monkeypox pada tahun ini bulan Januari. Vaksin seperti smallpox vaksin, Cidofovir dengan SD246 juga diperkenalkan untuk menangani wabak monkeypox ini. Untuk yang kes yang telur, vaksinnya immunoglobulin iaitu VIG mungkin juga disyorkan untuk melawan monkeypox ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selanjutnya, mari kita lihat apakah langkah pencegahan penyakit monkeypox ini atau yang dinamakan sebagai cacar monyet. Pertama, masyarakat perlu menjaga kebersihan diri dengan cara mengamalkan kebersihan yang tinggi seperti kerap mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun. Langkah pencegahan yang seterusnya adalah dengan asingkan pesakit yang dijangkiti penyakit monkeypox ini daripada orang lain ataupun orang awam. Hal ini adalah kerana ia boleh tersebar melalui titisan air liur pesakit yang masuk melalui mata, mulut, hidung ataupun luka yang terdedah. Tindakan ini wajar diambil berat untuk menyekat penularan wabak monkeypox. Selain itu, masyarakat juga perlu mengambil perhatian akan haiwan liar. Hal ini untuk mengelakkan kita daripada bersentuhan dengan haiwan yang mungkin merupakan pembawa virus, terutamanya di tempat yang mempunyai kes kematian disebabkan penyakit monkeypox. Akhir sekali, elakkan diri kita daripada menyentuh segala bahan yang mempunyai kontak rapat dengan sesiapa yang berisiko dijangkiti penyakit monkeypox. Sebagai contoh, daging mentah ataupun darah luka yang terdedah. Hal ini kerana dibimbangkan kalau virus monkeypox di sesuatu barangan atau di kawasan pesakit. Baiklah, sekarang kita akan tengok kepada kesimpulan. Kesimpulannya, wabak
monkeypox sememangnya tidak wajar dipandang rendah, walaupun tiada laporan yang menyatakan bahawa berlakunya kes jangkitan di Malaysia. Setakat ini, tiada penyelidikan saintifik daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) yang boleh mengesahkan bahawa virus cacar monyet tersebut telah bermutasi. Sesungguh begitu, ia tidak menghalang kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KKM untuk mendidik rakyat tentang bahayanya cacar monyet dengan penganjuran kempen kesedaran yang lebih impak. Lebih-lebih lagi, KKM boleh menyebarkan ataupun menghebarkan video animasi, contohnya yang bertujuan menerangkan konsep monkeypox kepada rakyat menerusi saluran media ataupun saluran sosial utama negara. Selain itu, pihak sekolah juga boleh melibatkan diri dengan menawarkan perkhidmatan pemeriksaan kesihatan secara percuma kepada murid-murid sekolah dengan menggunakan pelbagai teknologi multimedia untuk menarik perhatian pelajar, contohnya grafik audio, video ataupun animasi. Aktiviti interaksi berbentuk pendidikan langkah pencegahan virus cacar monyet juga harus diadakan dalam kalangan pelajar. Hakikatnya, tanggungjawab masyarakat juga patut tidak diabaikan. Selain daripada menyokong kempen kesedaran kerajaan, masyarakat juga perlu memastikan penyebaran berita-berita tentang virus cacar monyet ini disampaikan kepada keluarga, rakan ataupun kawan-kawan mereka yang di tempat kerja dengan menyebarkan maklumat yang sah dan telah dikeluarkan daripada KKM dan bukannya daripada Facebook ataupun orang-orang yang tidak tanggungjawab. Jadi dengan itu rasanya itu saja daripada kami untuk presentation tentang cacar monyet ini. So dengan itu saya habiskan presentation. Thank you.